الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikhwatan Bapak yang dirahmati Allah sekalian, tersambung kitab Faridatul Faraid pada membicarakan tentang masih lagi tentang asas agama. Agama terbina di atas tiga. Satunya Islam, yang keduanya iman, dan yang ketiganya ihsan. Inilah asas dalam agama. Kalau runtuh salah satu daripada tiga ini, maka runtuhlah agama. Sebab itu hari ini kata apa-apa, perkara yang perlu kita takuti ialah adakah tiga asas dalam agama ini telah pun kita bina dengan kukuh dalam diri kita. Satunya Islam kita sudah kukuh, iman dan ihsan. Inilah perkara yang akhir zaman perlu kita khawatiri, supaya pergerakan kita untuk menuju Allah tidak ada sangkutan nanti. Sebab itu pastikan tentang apa yang diajar oleh Rasulullah SAW ini telah pun kita sahut dan pastikan dia betul-betul kukuh dalam diri kita. Kita masuk dalam pembicaraan ihsan. Telah pun kita bicarakan tentang Islam, tentang iman, dan malam ini insyaAllah akan bicarakan tentang ihsan. Sudah sedikit mengikut buat kitab kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ketiga ihsan. Apakah dia ihsan yang menjadi teras dalam agama? Kata tuan kitab, ihsan ialah berbuat baik. Ihsan ialah berbuat baik. Dari segi bahasanya berbuat baik itu panggil ihsan. Sebab itu berbuat baik dituntut dalam agama. Sama ada berbuat baik kita sesama manusia ataupun berbuat baik dengan makhluk yang lain, termasuklah haiwan. Kena ada ihsan. Apatah lagi kita dengan Allah, mesti kena ada ihsan.
Baik, ihsan ialah berbuat baik dengan cara seseorang itu mengikhlaskan dalam segala ketaatannya. Ihsan yang terfokuskan di sini ialah ihsan antara kita dengan Allah. Yang ini berbuat baik di sini dengan makna mengikhlaskan dalam segala ketaatan. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas kita kerana Allah. Taat biasanya sinonim dengan kita melakukan ibadah. Tetapi taat juga dikatakan ialah apabila kita meninggalkan maksiat, itulah kemuncak kepada ketaatan. Melakukan ibadah itu agak senang, kata ulama. Kita nak lakukan ketaatan itu agak mudah. Baca Quran insya-Allah tak berapa payah sangat. Nak solat tarawih insya-Allah tak senang, bukannya susah sangat pun. Nak tahajud insya-Allah agak senang. Tetapi yang menjadi satu kepayahan ialah meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Itu yang agak payah. Sama ada kemaksiatan itu lahir ataupun kemaksiatan yang batin, tak kira. Itu pun dinilai sebagai ketaatan. Kita tak buat maksiat bukan kerana tak larat. Setengah orang dia tak buat maksiat kerana dia tua aja. Kenapa tak pergi? Tentulah. Kenapa masa muda dulu kan suka lagu ayat, contohlah ni cerita orang kampung-kampung dulu macam itulah. Masa muda dulu suka pergi tempat-tempat sebegitu. Dah tua sekarang ni dah tak larat nak pergi. Tak buat maksiat dengan sebab tak larat, itu bukan kerana Allah. Orang meninggalkan maksiat ialah kerana Allah, maka itu dikira ketaatan pada Allah. Maka itu dia panggil ihsan. Ihsan. Melakukan ketaatan itu ialah semata-mata ikhlas kerana Allah, iaitu kita beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kita melihatnya. Ini yang Nabi sebut ma ihsan, yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia mengajar agama kepada kita. Satu, dia tanya apa? Ma iman, ma Islam. Apakah dia Islam? Yang keduanya ma iman, apakah dia iman? Dan yang ketiganya ma ihsan. Tuan-tuan puan-puan, insya-Allah orang yang datang surau selalu ikuti kuliah, dia tahu apa dia Islam, apa dia iman dan apa dia ihsan. Tapi anak isteri kita tahu tak benar. Tuan-tuan puan-puan, akhir zaman kena persiapkan 3 benda ni. Bukan siapkan makanan untuk anak tak. Bukan persiapkan harta benda untuk anak tak. Orang ada harta baru ni, tuan-tuan, nak beli ayam tak boleh sebab ayam tak ada. Masalah keduniaan yang kita tak takut sangat. Tetapi yang paling kita takut, adakah kita maknanya menguasai apa yang diajar oleh Jibril kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada kita. Teras agama. Satunya Islam, sudahkah sempurna Islam kita? Dan keduanya iman, sudahkah kita betul-betul yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Dan yang ketiganya, adakah dalam ibadat kita masih lagi mensyirikkan Allah? Yang kita panggil ihsan. Maka Nabi sebut apakah dia ihsan? Nabi sebut anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sepatutnya level kita seperti apa yang Nabi sebut ni lah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah dia sampai kepada tahap yang Nabi sebut ini. Apa dia?
ka'annaka tarahu, bukan lihat dengan mata zahir, bukan lihat secara fizikal. Nabi sebut kamu melakukan ibadah seperti tarahu, seolah-olah kamu melihat. Lihat dengan apa? Bil basair, dengan mata hati. Sebab itu kata ulama tasawuf, kita boleh melihat Allah bil basair, dengan mata hati di dunia. Mustahil bagi kita untuk melihat Allah dengan mata fizikal. Dalam ahli sunnah wal jamaah, barang siapa mendakwa melihat Allah Ta'ala dengan mata zahir ini, maka hukumnya kafir, tidak ada khilaf ulama. Siapa mengaku kata tengok, dia tengok Tuhan semalam. Tidak ada siapa yang mampu dan yang boleh melihat Allah di alam dunia ini dengan mata zahir kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain pun tak boleh. Dia seorang je yang Allah Ta'ala beri keistimewaan. Tetapi yang lain boleh melihat Allah dengan apa? Bil basair, dengan mata hati. Macam mana? Kita tengok makhluk Allah, maka kita nampak kesempurnaan Allah. Itu dia panggil melihat Allah bil basair. Kita tengok kecantikan, maka kita nampak kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak ada lemahnya Allah Ta'ala. Itu dia kata melihat Allah, nampak Allah bil basair, dengan mata hati. Maka kita ibadat kata sama, dia sampai kepada peringkat seolah-olah kita melihat Allah bil basair. Maknanya kita melakukan ibadah, kita merasai Allah Ta'ala yang kita sembah itu ada. Maka tidak patut kita berpaling kepada yang lain daripada Nabi sebut macam ni. Nabi sebut, dia tak habis sebut. Nabi sebut anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, Nabi sebut. Perbahasan ilmu tasawuf banyaklah dalam hadis ini. Saya tak nak bawa lah benda itu. Fa'illam takun tarahu, jikalau kamu tak mampu tarahu, melihat Allah bil basair. Sebab itu manusia ni tuan-tuan, di sisi Allah dia banyak dewa, dia banyak peringkat, dia tak sama. Tak sama bukan nisbah harta rendah, tak, bukan. Allah Ta'ala tak pandang. Rumah besar Allah Ta'ala bangga, pangkat tinggi Allah Ta'ala kagum dengan kamu. Allah Ta'ala tidak melihat itu untuk mengangkat hamba-Nya. Tetapi Allah Ta'ala melihat. Sebab itu atas dunia ni tuan-tuan, kata ulama ada dua je benda Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala pandang, yakni bernilai di sisi Allah, dua benda. Satunya ilmu. Sebab tu siapa nak tinggi di sisi Allah, maka carilah ilmu. Satu. Yang kedua, amal ibadah. Dua ni sahaja. Sebab itu orang yang kaya, kekayaan dia tidak ada faedah pun di sisi Allah, kecuali kekayaan itu dia tukar kepada ibadah. Itu lain. Sebab tu niat nak cari harta tuan-tuan, sebab nak guna harta mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah dengan harta tersebut. Sedekah banyak, infak bagi banyak, tolong orang susah, atau bela masjid, macam-macam lah kita boleh buat dengan harta.
yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tukar. Kita ada harta, kita tukar pada ibadah pada Allah. Bukan kita menafikan harta, sebab harta itu penting. Tak sebutnya tuan-tuan dan puan-puan, ibadat kita ni biar sampai kepada peringkat yang disebut ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu dapat melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu, jikalau kamu tak mampu melihat Allah, fa innahu, benda ni kena ada. Kalaulah peringkat yang pertama tu kita tak mampu, maka kita biar sampai kepada peringkat yang disebut yang kedua. Kalau tak mampu yang pertama, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka kamu kena merasai ya Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Kalau kita buat ibadah, kalau kita seharian melakukan kehidupan kita tak biada, dan sebab tu orang yang merasai ihsan, dia tak ambil hak orang, sebab dia tahu Allah Ta'ala lihat. Walaupun orang lain tak tahu, tapi dia tahu bahawasanya dia sedang dilihat oleh Allah. Setiap inci pergerakan dia, setiap gerakan yang dia lakukan, maka semuanya Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mengetahui. Sebab tu orang ada sifat ihsan ni tuan-tuan, kalau dia jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang adil, sebab ada ihsan. Tapi ihsan ni tak ada ini. Semua boleh dikatakan minta maksudlah. Daripada setinggi-tinggi pangkat keduniaan, pemimpin yang kita dapat, sampailah kepada rakyat jelas, ihsan ni tak ada. Kalau bukan tak ada langsung, maknanya tak sampai kepada peringkat yang Nabi sebut. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Rasa kita tak ada, kurang. Sebab itulah dunia ni akhir ni pening ambil. Orang agamawan, cara orang agamawan kan? Ni yang kita takut hidup akhir zaman ni lah. Kita nak buat macam-macam. Baik, kalau kita kata lagi, maka tidak patut kita berpaling kepada yang lain daripadanya. Apabila kita tahu, apabila kita beribadat, maka ibadat kita hanya kita palingkan kepada Allah Ta'ala sahaja, bukan yang lain. Kita merasai Allah Ta'ala di hadapan kita seolah-olahnya macam itulah. Tapi bukan Allah Ta'ala di depan ni. Kita merasai kewujudan Allah, kesempurnaan Allah. Jika tak mampu, maka kita rasailah bahawasanya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak patut, kata tuan kita berpaling kepada yang lain daripadanya, sama ada secara zahir ataupun secara batin. Apabila kita tahu Allah Ta'ala, tuan-tuan, mengetahui, melihat apa yang kita lakukan, maka tidak saya-ia apabila kita melakukan ibadat umum ataupun ibadat khusus berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita, ketika itu sepatutnya kita akan malu kerana lalai dalam beribadah kepada-Nya. Nak sebut apa ni? Nak sebutnya dalam ibadat pun ada lagi maksiat yang kita lakukan. Sepatutnya kita merasai malu kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita diperhatikan, dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah, zahir dan batin. Bukan sahaja zahir Allah Ta'ala lihat, batin dan hati pun Allah Ta'ala lihat dan Allah Ta'ala tahu. Sebab tu dia kata tak sepatutnya kita lalai dalam beribadat pada Allah. Tak sepatutnya lalai.
Dalam ibadat pun kita lalai dengan Tuhan. Sembahyang pun tuan-tuan ingat ke benda lain, ingat kat Tuhan pun. Saya tak sebut kat Tuhan, saya kata kat saya. Dalam ibadat pun kita lakukan maksiat pada Allah. Itu menandakan kita jauh dengan Tuhan. Boleh buat ibadat, tapi hati tidak tertumpu pada Allah. Kenapa kita jadi macam itu? Tuan-tuan boleh kongsikan. Kenapa kita sembahyang tidak ada khusyuk? Ingat benda lain. Untuk mendapat kemanisan dalam ibadat itu, tuan-tuan, benda cukup payah, tak senang. Sebab itu orang buat ibadat ramai, tetapi orang yang dapat kemanisan dalam ibadat tak ramai. Tapi kalau kita lihat ada Nabi takut lagi. Akhir zaman orang buat ibadat ni jahil. Nabi sebut orang yang buat ibadat dalam keadaan jahil kebanyakan. Dan orang yang alim pula fasik pun. Orang alim pula fasik. Akhir zaman. Sebab tu pastikan kita buat ibadat bukan dalam keadaan jahil. Nabi sebut macam tu, tak sebut kita jaga-jaga. Seperti yang Nabi Isra Merah kan. Nabi kata, aku lihat dalam neraka yang paling ramai orang perempuan. Minta maaf orang perempuan. Nabi sebut macam tu sebab nak orang perempuan berhati-hati. Sama juga yang Nabi sebut tadi. Orang yang buat ibadat akhir zaman ni jahil. Dan orang alim di akhir zaman ini pula fasik. Nak suruh kita berhati-hati. Nak suruh kita berhati. Baik. Tentu ada apa-apa. Kenapa kita tak khusyuk? Ini nak sebut khusyuk, bukan nak sebut baca Fatihah tak betul, rokok tak betul, sujud tak betul. Sedangkan nanti pun masih banyak lagi kalau kita lihat. Kita tengok orang sembahyang, minta maaf sebutlah. Kadang-kadang dia pakai kopiah macam ni tu. Dia bukan budak, bukan tua. Dia pakai. Lepas tu dia sujud atas ni. Dalam fiqh hukum tak sah. Sujud atas dia tak sah. Itu yang zahir. Itu yang zahir. Spiritual solat, kita ambil contoh solat lah. Sebab solat yang terbesar ibadat kita. Dan inilah ibadat yang pertama sekali yang Allah Ta'ala akan periksa. Yang Allah Ta'ala akan hisab, akan kira amalan kita ialah amalan solat, bukan amalan lain. Dalam kubur ditanya tentang tauhid, fiqh dia tak tanya, solat dia tak tanya dalam kubur. Sebab orang beriman ni biasanya bab fiqh dia, bab solat dia insya-Allah beres. Sebab itu kata ulama, orang yang lulus dalam kubur, mahsyar pun dia akan lulus. Tapi kalau sangkap dalam kubur, mahsyar pun dia sangkap. Masalahnya tuan-tuan, dalam ibadat kita, solat terutamanya, kita lalai dengan Tuhan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musalli. Neraka wil bagi orang yang solat. Itu guru saya dan saya peganglah. Inilah yang garis pandu yang kita pegang. Saya pegang. Kita lulus tak kita antara ibadat kita dengan Tuhan tengok solat ni. Sebab Allah Ta'ala sebut will bagi
solat pun ngaku belum tentu lagi syurga orang solat. Belum tentu. Sebab Allah Ta'ala sebut wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang di dalam yang an salatihim, ulama sebut an ni dia tafsir satunya dia melewatkan solat sehingga keluar waktu solat baru dia solat. Musyarat dulu, musyarat semuanya tak lagi. Dah 5 minit nak habis waktu solat baru semayang. Kadang-kadang habis waktu tu baru semayang. Wailun, semayang bukan tak semayang. Itu satu tafsiran. Yang kedua, ulama tafsir, dia solat dalam waktu tetapi hatinya lalai. Hati lalai, maknanya tidak mengingati Allah. Kenapa jadi macam itu? Kita sembahyang ni bukan kerana orang lain dah, bukan kerana sembah berhala, bukan kerana sembah tu imam, bukan. Kita sembah Allah. Tetapi kenapa Allahu Akbar? Bismillah. Itu mula mengayat Quran. Kenapa jadi begitu? Dah lama dah kita solat ni, tak cuba selesaikan masalah. Cuba tak selesai masalah. Masalah besar ni tu tak bukan masalah kecil. Sebab Allah Ta'ala sebut wailun. Kalau mengikut penafsiran ulama yang kedua, sembahyang dalam waktu tapi dia lalai daripada mengingat Allah, maka orang ni pun wailun. Kenapa? Tak cuba selesai itu masalah. Bukan sembahyang 2-3 tahun, tuan-tuan. Minta maaf. Bisa sebut kat saya. Dah berpuluh tahun solat. Dah berpuluh tahun. Tapi masih lagi gagal untuk mengingat Tuhan. Yang Nabi sebut, ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak dapat. Kata Abu Yazid Al-Bustami, aku solat 40 tahun, 20 tahun buang macam tu. Kenapa? Kerana ni, kerana lalai. 20 tahun yang akhir tu baru dia dapat. Bukan dapat saja-saja dapat, tuan-tuan. Duduk saja-saja dapat. Oh. Selepas proses, selepas latihan. Dalam ilmu tasawuf dia panggil proses mujahadah. Kalau dapat lah, kalau dia tak dapat. Kata ulama lah, kita ni tuan-tuan kalau ada benda ni dalam hati, sebab dia benda khasyuk ni yang disebut idza khasya'al jawarih, idza khasya'al qalb khasya'al jawarih. Apabila khasyuk hati, maka dia khasyuklah anggota zahir. Tapi nak bagi khasyuk di sini nak macam mana? Itu payah ni tuan-tuan, bukan benda senang. Tapi orang kita sebut, oh, ustaz mengajar apa ustaz? Pas raya, pas raya ajar ustaz. Benda senang. Benda senang. Ini ustaz sendiri tu ada. Sebab dia bicarakan tentang zahir solat sahaja, tidak membicarakan spiritual solat. Oh, kalau bicarakan spiritual solat pun tak penting kita kena, sebab kena banyak kerja kita kena. Kata ulama, kalau kamu melihat diri kamu tak mampu nak buat ibadah, ibadat yang disebut oleh ulama ialah ibadat sunat. Ibadat fardu ni kita tak sebutlah. Sebab ibadat fardu ni
tak dapat tidak, mesti kena buat. Tak nak buat pun kena buat. Sebab dia fardu. Baik. Kalau kamu melihat diri kamu tak mampu buat ibadah, puasa sunat tak mampu, puasa 6 sampai hari ini tak habis-habis ya. Tengok orang yang habis tu alhamdulillah. Bukan benda senang, tuan-tuan, 6 hari je macam 6 tahun. Nak habis-habis hari tu tuan-tuan, macam-macam ujian. Ingat nak puasa esok, dia datang rumah, buat rumah muka pula, nak puasa, dia dah cakap awal-awal tak jadi puasa. Esok lah, esok macam-macam video. Nak sebut, kata ulama, kalau kamu tak mampu untuk melakukan ibadah pada Tuhan, maka ketahuilah dosa sedang membelenggukan. Dosa itu tengah belenggu kita. Kita tak mampu baca Quran, lihat Quran, baca Quran, berzikir sebab mata kita banyak dengan dosa. Itu bukan benda lain. Dosa dia. Dosa itulah yang menjadi hijab dalam tasawuf, yang menjadi penghalang kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab tu Nabi suruh taubat tiap-tiap hari itu, sebab nak hilangkan dosa itu. Tapi kita buat dia kesannya sampai hari ini salat kita tidak ada kemanisan. Itu kesan dia, kesan yang paling besar. Kata ulama tasawuf, itulah azab Allah Ta'ala. Azab itu jangan rasa selesa buat ibadat tapi lalai. Kata ulama, itulah setengah daripada azab Tuhan. Duk cinta dengan orang lain, hati dukkan orang lain. Macam mana agak-agak kalau orang tu dah itulah kita dengan Tuhan. Baik, dia sebut kalau kamu tak mampu buat ibadat, maka ketahuilah dosa sedang membelenggukan. Baik, saya boleh buat, Ustaz. Belajar ayam, mengumpat, ada masalah apa? Itu gajah baru ni kan. Tadi tak tutup aurat pun 3 kali Allah Ta'ala panggil dia umrah. Tak ada masalah pun. Setengah orang pun kata 3 kali tu, tiap-tiap tahun pergi umrah. Tu yang lelaki jadi perempuan. Okey, pergi umrah, tak ada masalah. Sebab dinilai dengan zahir. Kata ulama, seandainya sekalipun kamu mampu buat ibadah, maka kamu tidak akan merasai kemanisan dalam ibadah kamu. Tak ada manis apa. Tak ada duit, boleh pergi tak salah. Boleh pergi. Tak tutup aurat ke, tak semayang. Kalau tak semayang, orang ajak pergi umrah, pergi. Nama naik pagilah haji, pergi. Tak salah. Tapi yang masalahnya, ada tak kemanisan dalam ibadat tersebut? Kata ulama, pasti tak ada. Kita nak bohong siapa? Kita yang rasa benda tu. Kita yang rasa. Anak lihat nak sebutnya, nak datang khusyuk yang pertama sekali ni tuan-tuan, pastikan kita banyak bertaubat kepada Allah, supaya halangan-halangan dosa-dosa itu hilang. Barulah Allah Ta'ala masukkan khusyuk di sini. Dia dosa ni dia berkesan di sini. Kerana disebut, apabila kamu melakukan satu dosa, maka Allah Ta'ala titik hitamkan dalam hati kamu satu. Kalau 1 dosa, kalau 2 dosa, kalau 3 dosa, ini yang tak taubat. Kalau dah bertahun-tahun dosa, maka hati kamu Nabi sebut akan jadi qasi, akan jadi keras. Jadi keras. Keras macam batu, bahkan lebih daripada itu. Apabila keras tuan-tuan, nak masuk benda baik,
hati sama. Kalau macam keras nak masuk benda orang nasihat tak dengar. Okay. Yang paling ditakuti no Allah itu tak masuk. Sebab dia hitam, dia kosong. Dan dia kosong. Hidayah Allah, khusyuk, takut pada Allah, rindu kat Nabi. Dia tak ada tu. Apa tak kata boleh I love Rasulullah, tak masalah. Kita nak bohongi setara mana. Sebab sayangnya bukan di kereta, sayangnya di sini. Sayangnya di sini. Baik. Saya kat Nabi buat terawih kira-kira 8 ke 20, 8 ke 20, 8 je lah. Ini nak korban ni pula. Yang besar ke yang kecil, yang besar ke yang kecil, kecil je lah. Okay. 800 mahal. Nabi tuan-tuan sudah terhepok kalau korban. Nak sebut ni bukan nak suruh saya terhepok, tapi nak sebutnya biar kita buat ibadat ni dengan ada rasa ihsan. Dia sampai ke situ lah. Kalau sampai ke situ tuan-tuan, maka kita akan berasa manis dalam buat beribadah pada Tuhan. Buat manis. Itulah dia panggil kemanisan ibadah, kelazatan melakukan ibadah. Dan ihsan ini adalah syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Dia Islam tak sempurna, iman tidak sempurna kecuali dia disempurnakan oleh ihsan. Sembahyang kita tak sempurna, percayanya kita pada Tuhan tak sempurna kecuali kita ada sifat ihsan ini. Sebab tu dalam kita belajar agama, 3 benda ni yang kita belajar dan teras agama yang kita panggil fardu ain. Satu yang kita belajar Islam yang kita panggil fiqh. Ni yang Nabi bawa ni tuan-tuan. Ni tak ustaz tu mengajar apa? Mengajar fiqh. Fiqh. Hak siapa fiqh ni tuan-tuan? Hak ustaz? Bukan. Hak Allah. Ilmu fiqh. Kenapa belajar fiqh? Sebab nak membetulkan ibadat kita dengan Tuhan. Bukan nak betul dengan keimam, bukan. Bukan takut orang kata membuat ibadat tak betul, bukan. Kita belajar fiqh sebab nak perbetulkan ibadat antara kita hamba dengan Allah sebagai khaliq. Ya. Ini kadang-kadang semayang tak betul, minta maaf. Kadang-kadang minta maaf, bukan kata semayang, azan pun tak betul. Orang kita dia buat ibadat cincin macam tu. Dia dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau betul, alhamdulillah. Sebab dia tak belajar. Tapi kalau tak betul, ada kok tak betul agak luar. Kita pernah dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panjang tanpa di belakang. Betul tak? Tak betul. Kalau dia tahu makna tu haram, nanti boleh bawa pada kufur. Kalau dia tahu makna. Kalau dia tak tahu sebab jahil, maka hukumnya haram. Haram tu. Kenapa? Sebab dia memanjangkan ba. Sebab ba dengan ra tu dia tak ada hormat di situ. Kenapa dipanjangkan? Kalau kita bicara tadi, kenapa tidak dipanjangkan? Kenapa tak boleh dipanjangkan? Sebab maknanya rosak. Akbar, bar macam tu, Allah gendang besar. Tak jadi kaki. Kalau kita tahu makna, kita sebut macam tu. Allah gendang besar. Tapi oleh kerana tak tahu, dia jadi haram, dosa. Azan tu cantik, tapi menjadi maksiat kepada Tuhan sebab tak belajar. Sebab
kita belajar fiqh? Nak perbetulkan ibadat kita dengan Tuhan. Sebab kita buat ibadat ni kita nak Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima, orang tak payah buat. Dia sama dengan tak buat je. Orang buat ibadat tak betul, tak sah, sama dengan tak buat je. Sama dengan tak buat. Sebab tu yang Nabi sebutkan, berapa banyak, bukan berapa banyak, bukan Nabi tanya. Ramai Nabi kata, banyak sangat orang yang solat, orang solat kamar, tetapi yang dia dapat daripada solat dia apa dia? Penat dan letih. Itu dia. Orang yang puasa ramai Nabi sebut, tapi dia dapat apa? Dapat lapar, dahaga, pahala tak. Sama juga. Pahala tak. Ala kulli hal, kata Bapak, belajar fiqh, pastikan untuk membentukkan ibadat kita. Belajar tauhid sebab kita nak kenal Tuhan kita. Bukan sebab ustaz mengajar tu, sebab aku nak kenal Tuhan pencipta. Sebab tu aku belajar. Dan yang kedua ini dia sempurna, fiqh dan juga tauhid, dengan kita belajar ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Siapa yang cukup dan amalkan tiga ilmu ni, maka Islam agama dia sempurna. Sempurna. Kalau nak mati pun dah boleh. Kalau tak sempurna lagi tiga ni, minta Allah Ta'ala panjangkan umur. Sebab nak belajar dia. Kalau tak, jangan. Kalau mati pun lagi. Tapi mati ni hak bukan kita. Maka apabila Allah Ta'ala beri umur, maka rebutlah benda ni untuk diisikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. InsyaAllah maka kita berhenti. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ada manfaatnya untuk kita. Yang baik datang daripada Allah, ialah maksud daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.